Assalamualaikum, salam sejahtera. Pemain ke-12 saya Amin Fuad. Sekali lagi kembali dengan tetamu. Kalau boleh kita nak perbanyakkan lagi tetamu. Hari ini saya bersama dengan Nizam. Nizam ni Yes, boleh kata seorang penulis boleh Penulis sukan lah, Penulis sukan boleh lah. Penulis sukan dan Hmm. juga orang kata penyokong bola sepak yang setia lah. Kalau boleh tengok dekat skrin anda ni, dia nampak sokong Kuala Lumpur. Kuala Lumpur FA. Yeah. Kuala Lumpur ada dua tim ke satu tim je? Dua tim ada lagi satu. Dah KL dia ada, kalau dalam Liga Premier kita ada Kuala Lumpur. Hmm. Lepas tu ada lagi satu tim, tak adalah nak kata satu tim under KLFA directly, tapi main di Liga M3 which is Kuala Lumpur Rovers. Okay. So kira boleh kata dua lah, tapi bukan di bawah bumbung yang sama lah. Lebih kurang macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Itu kalau kita tak So campur futsal lah. futsal ada KL City dengan KLFA Yang juga ke? KLFA, yep. I see. Okay. So sekarang nak tanya, buat apa ni MCO ni, tak ada bola, apa je mengisi, orang kata dah tak ada bola ni, jiwa kosong lah untuk menyokong bola sepak ya. Tak ada, kita terpaksa lah tengok benda-benda yang dah lama kan. Kadang kat TV ada tunjuk match-match lepas, best jugalah. Macam kita mengimbau balik kenangan. Kadang-kadang kita tengok kat YouTube, tengoklah compilation goals. And sometimes, sebab walaupun tak ada bola, tapi still rumours pasal transfer window masih berjalan. So kita tengoklah siapa yang dikaitkan untuk season depan. And pada masa yang sama, ambil tahu juga pasal bola sepak tempatan macam kita still nak kena tahu bila dan apakah ada jalan keluar untuk sambung balik liga. Untuk sambung balik liga ni bukannya di Malaysia sahaja, mungkin benda ni dihadapi kemungkinan seluruh dunia lah yang suspended hari tu, macam Liga Inggeris, Liga Eropah yang lain, dan juga Liga Australia, Liga MLS. So bukan sahaja Liga Malaysia. So nak tanya dulu, kita nak tahulah background Nizam. Nizam memang orang KL ke, ataupun Nizam berhijrah daripada mana, ada memang orang KL je? Oh tak, memang lahir, membesar, bersekolah dan sekarang bekerja di KL. Cuma sekarang menetap di luar sikit dari KL, kira sempadan juga dekat Kota Damansara, lintas sikit kereta tidai dah masuk KL. So memang orang kata sampai mati Kuala Lumpur lah. So itu adalah salah satu, bukan sebab lah, kira memang sebab Nizam sokong Kuala Lumpur. Dia bukanlah macam mula-mula tu terus beranak lahir tu terus aku sokong KL. Mula-mula tu macam starting nak kenal bola sepak tu mungkinlah tak nampak lagi KL, sebab aku pun tak lahir, aku lahir tapi kira aku membesar tapi masa tu kecil sangatlah untuk merasai zaman kegemilangan KL tu. Yang masa diorang menang FA Cup, menang Piala Malaysia, memang dominan di bawah Allahyarham Tan Sri Elias. So slowly, yalah, lepas tu masa aku kecil pun macam masa sekolah pun tidaklah rajin keluar, and kadang-kadang ambil tahu sikit-sikit je lah pasal bola sepak, kadang tengok surat khabar, result je, and then bila dah masuk universiti, dah lepas universiti tu baru slowly tengok macam aku baru start nak into bola sepak tempatan. Aku try tengok tim-tim lain, tapi tak tahu kenapa walaupun masa tu KL tengah merudum, tapi aku rasa connection kat situ. So start kat situ aku tahu macam okay, aku orang KL, kalau aku orang KL, kenapa aku nak kena sokong tim negeri lain kan? Jadi aku cuba slowly, and then sekarang memang dah terus memang all out lah KL. Every game pergi game? Setakat ni tak berkesempatan untuk pergi yang away lah banyak. Kira setakat ni mana yang kalau home aku akan pergi. Aku akan cuba pergi, tak kira lah masa tu clash ada game MU apa. Aku sokong MU tapi kadang-kadang ada clash timing dengan KL. Aku tetap akan pilih KL lah. Tapi bila nak pergi away tu sometimes kekangan kewangan ataupun kadang-kadang kalau main hari bekerja. So susah sikit lah. Sebab kalau hari bekerja tapi main di KL senang sikit. Just naik LRT boleh sampai. Tapi kalau macam jauh aku nak kena cuti semua tu susah sikit lah. Okay, kita tahu KL punya prestasi boleh kata turun naik lah. Dan sekarang ni KL berada di Liga Premier. Sekarang ni boleh kata nak cari penyokong KL pun tak ramai. Tapi Zam, kenapa populasi KL ni sebenarnya ramai, tapi kenapa susah nak menarik orang nak sokong KL ni? Ataupun orang KL sokong Selangor? Tak juga, dia macam ni. Sebab kita sekarang yang
betul-betul lahir di KL, macam kita ramai orang luar yang datang di KL. So diorang ada rasa still kena sokong tim luar ataupun tim asal diorang, tim negeri diorang walaupun diorang menetap di KL. And then ada certain yang betul-betul KL tengok liga luar pula. Macam EPL, Serie A. Tu yang tak membantunya adalah ada dua lah. Satu sebab prestasi KL sendiri yang turun naik, banyak turun daripada naik. Cuma mungkin dalam 2-3 tahun lepas lah sebelum kita jatuh balik ke Liga Premier, time tu nampak lah tengah slowly naik and then jatuh balik. Kemudian kurangnya promosi. Sampai kadang-kadang ada certain orang bukan bergurau lah. Kadang orang KL sendiri kata, oh KL ada team dia jadi macam tu. So kurangnya promosi. Dia macam kau ada satu produk tapi kau tak pasarkan ke orang. Kau just letak and harap orang datang, which is tak boleh lah. Kau kena reach out. Kau kena pergi ke setiap semua zone di KL yang ada ni untuk promosikan team. Adakah sebab boleh kata baru-baru ni Presiden KL because of politik, you tahu lah bola sepak Malaysia ni based on banyak politik. Presiden dia usually menteri wilayah lah, apa benda semua. Adakah sebab tu juga setiap kali ada menteri lain masuk bertukar strategi ataupun sebenarnya orang yang ada kat situ sendiri tak bertanggungjawab ataupun tak capable lah nak bawa KL? Aku rasa bukanlah macam nak kata presiden pun, kira sebelum presiden yang sekarang bukan orang politik. Dia bukan, and sebenarnya masa presiden yang sebelum ni banyak sebenarnya idea-idea dia yang best. Contohnya yang aku paling ingat masa dia punya idea nak main di Stadium Merdeka. Aku ingat aku pergi time tu. First match lawan Sabah dia Haji Diouf. Kalah masa tu. And masa tu Coach KL adalah sekarang masih staff coaching staff Jose Mourinho. Aku ingat lagi. Idea dia banyak and menarik, and dia berjaya bawa KL sampai naik semula ke Liga Super. Cuma mungkin fokusnya terlalu narrow, which is just kepada tim dan di atas padang, sampaikan terlupa yang macam mungkin kita kena cuba reach out. Dan aku rasa dalam tu sebenarnya ada je orang, kira macam orang-orang yang memimpi tu okey. Kira macam adalah macam diorang punya idea-idea. Cuma mungkin diorang perlukan lebih idea-idea dan mungkin penglibatan orang-orang yang muda dan baru yang ada fresh ideas. Terutamanya macam mana untuk menarik fans datang. Sebab sekarang ni macam, okay, tim dah ada macam contoh, macam tahun ni lah. Tahun ni tim sedap. Ada Syukur Adan, ada Akram Mahinan, ada player-player yang macam, kira macam ada nama. Tapi kenapa tak ada promosi capitalize on the name. Sama macam sebelum ni, kita masa baru Indra Putra masuk, masa Zakuan baru masuk, tim tu sedap. Irfan Zakaria main national team, Syazwan Andik main national team, tapi just macam dah ada team tapi tak pergi pasarkan. So macam mungkin kena ada diorang kena cuba cari orang yang boleh membantu untuk step up part tu, sebab kita pun dah nak menuju ke penswastaan. Jadi kita tak boleh selamanya macam duduk diam dan macam harapkan tak keluar untuk buat marketing, which is sangat penting kalau kau nak menuju ke penswastaan. Adakah sebab benda ni banyaklah aku dah selalu tanya apa fan-fan ataupun orang-orang kat luar sana, expert media apa semua kan. Adakah sebab kita ni tak mengharapkan fan sebab kita dapat duit tu daripada bukan parti politik lah, daripada macam kalau boleh kata Selangor kerajaan negeri lah, kalau KL mungkin kita dapat dari DBKL or whatever. Adakah sebab tu dia orang ni fikir macam tak perlulah kita tak ada fans pun, kita dapat duit macam tu je, nanti bila orang lain masuk dia carilah duit tu akan datang dari situ juga. Adakah sebab tu juga kau rasa? Benda tu ada betulnya juga. Sebab tu aku rasa bila habis PKP ni, kalau kita main stadium kosong pun kadang tim-tim tak terasa sangat. Sebab kita kadang-kadang macam tak bergantung sangat pada kutipan tiket. Kalau tak, akan tim-tim macam kita tengok, macam contoh sebelum ni TKNS. Banyak tim-tim kelab yang macam pakai stadium besar tapi yang datang sikit je sebab duit sentiasa ada. Jadi sebenarnya benda tu betul lah macam yelah, kadang-kadang terlalu harapkan. Cuma untuk menuju ke penswastaan dah tak boleh harapkan dah kerajaan negeri semua ni. Dan lagi satu, diorang kena ingat yang macam fans ni, yelah kau bukan semata-mata untuk kutipan tiket tau. Macam kau kutipan tiket tu betul lah, macam second lah. Even tim-tim luar pun, walaupun stadium penuh, sebenarnya fans-fans ni adalah untuk kau tarik sponsor juga. Sebab yelah kutipan tiket berapa je.
Bukannya mungkin sekali orang datang satu hari match day tu mungkin just cukup bayar tentang seorang lah. Contoh kalau MU satu match day tu tentang gaji seminggu Pogba je. Mana cukup. Tapi bila stadium penuh, lagi senang sebenarnya kau nak attract sponsors datang sebab dia tengok, oh diorang ni fan base besar. So baik aku sponsor, aku letak kat sini, mesti diorang akan beli. Kat situ lah sebenarnya. Tapi diorang macam kita lah, macam kita dah selalu sangat bergantung kepada kerajaan negeri. Kita tahu okay, ada tak ada fans, duit masuk. Apa jadi, duit masuk. Jadi tu yang jadi malas sikit tu. Macam mana nak ubah benda ni, Zam? So aku kata kena masuk orang-orang yang baru dan pengelola sendiri dah start kena strict lah benda ni. Macam kita nak menuju penswastaan ni kena proper lah. Dan mungkin kerajaan negeri juga kena main peranan in terms of okay, kita dah kena, tak boleh lah ni. Ini duit ni kerajaan negeri kita nak pakai untuk bantu rakyat. So bola sepak ni bukan benda yang penting sangat. So tak bolehlah kerajaan negeri jadi main sponsor. So kena cuba, tapi itulah selagi kita masih mencampur adukkan politik dan bola sepak, benda itu akan terus lah. Jadi mungkin penswastaan kita kena cuba untuk biarkan setiap tim macam dipimpin oleh orang-orang yang ada capabilities dan tidak mencampur adukkan politik. Kat situ je cara dia. Nizam ada cita-cita nak jadi presiden KL tak? Kalau aku boleh jadi presiden KL boleh jadi. Itulah nak tu kena ada ni lah. Yelah, Abi betul lah cakap kau. Bukan kita nak cakap terus buang benda tu support daripada kerajaan negeri. Mungkin slow-slow, pelan-pelan. Kita tak boleh terus buang. Kalau terus buang tongkat, habis. Maknanya perlahan-lahan macam kau cakap kan. Tapi itulah hakikat bola sepak Malaysia, kebanyakan pasukan lah dekat KL ni. So, okay, kita cerita pula prestasi KL. Apa sebab KL jatuh, Zam? Musim lepas? Macam tahun lepas, satu kita hilang lah few key players. Macam contohnya Zakwan tak ada, and then kita hilang Syazwan Andik. Lepas tu ketidaktentuan coaching staff. Macam je lah kadang-kadang sebenarnya macam kita dah tengok daripada season sebelum tu pun KL bolehlah kata bernasib baik juga sebenarnya stay. Walaupun kita bolos paling banyak, tapi bila masuk ke season baru, kita tak repair yang tu. So sebenarnya macam KL tidak memperbaiki kesilapan. Tak sedar yang kesilapan sendiri dan kemudian repair. Macam diorang just tak apa, kita boleh stay ni. So macam, yelah kau dah bolos banyak, sepatutnya kau kena cuba fikir kat mana nak bagi tak bolos banyak tu. Sebab kau tak boleh sentiasa outscore opponent. Kena pula kau dah slowly hilang player-player yang boleh bantu kau score. Kena pula macam yang paling aku rasa in terms of tactical lah, bila Di Paula top striker KL masa tu terlalu jauh dengan orang yang boleh assist dia. Kerap kali bila attack tinggal dia seorang kat depan, tak ada orang nak feed dia. Sedangkan player macam Di Paula ni, kalau kau ada orang yang boleh feed dia memang confirm akan score. Tapi bila kau jauhkan, satu-satunya player KL yang sebenarnya boleh buat benda tu ada captain tahun ni, Paulo Josue. Season lepas dia main terlalu ke belakang. So bila attack tu macam jadi lambat sebab dia Paulo dah ke depan, tapi dia susah nak pergi ke depan. Sebab dia terpaksa buat kerja-kerja yang nak kena defend juga kat belakang. So bila jadi macam tu, KL tak boleh score. Bila kau tak boleh score, bila kita dah selalu harapkan outscore opponent, jadi hancur. Lepas tu tak jadi, few games, pecat coach, then tukar coach, lepas tu pecat lagi. So macam tak boleh macam tu. Benda yang berulang lah orang kata. Yes. So macam okay, sorry. In terms of decision making tu, macam sepatutnya daripada awal season kena bincang dengan coach. Macam coach mesti tahu apa kat mana nak ni. Bukan macam kau set up team, kau ambil bawa coach, tak boleh macam tu. Kau kena minta pendapat coach tu sebab dia yang akan coach, dia tahu kat mana kurang, kat mana lebih. Bukan macam okay dah settle kau tinggal nak coach je, tak boleh macam tu. Apa peluang KL musim ni dari Liga Premier? Boleh naik tak Liga Super? Based on aku tengok daripada pre-season sampai ke sekarang lah, banyak perubahan dah aku tengok KL. Macam team pun macam kali ni diorang betul-betul macam ada tanya pendapat coach juga, tanya pendapat players.
So saingan paling terdekat KL lah, ada yang setakat ni aku rasa yang mungkin boleh kacau lah adalah Kelantan dengan Penang. Dua tim ni nampak bahaya sebab Kelantan kita tahu walaupun dia tak adalah nak kata ramai sangat star, tapi diorang punya player muda dah gel. Diorang dah main few season sama-sama dan sekarang dapat balik coach diorang Yusri Cik Lah. Yusri Cik Lah ni seorang coach yang aku tengok dia kalau dengan player muda memang sedap. And player-player muda dia pula memang berbakat, macam kita tengok ni Akif, few players lain dah start dapat main as a team. Lepas tu Penang pula kalau tanyalah ramai coaches, diorang sebenarnya macam rasakan Manzur Azwira ni memang antara coach yang akan meletup lah. So dua tim ni memang akan mencabar KL untuk rebut slot ke Liga Super. Sebab macam tim-tim lain, contoh JDT 2, Selangor 2, Terengganu 2, Perak 2, semua tak boleh naik memang kuat. Memang kuat, tapi kita tahu diorang tak boleh naik. So kalau macam contoh, diorang 4-4 macam JDT 2, Perak 2, Selangor 2, Terengganu 2 ni, huni top 4 pun, KL nombor 5 pun, still KL boleh naik. Tapi tak nak macam tu. Kita kalau boleh nak aim terus nombor 1. Okey, kalau apa kalau katakanlah Nizam coach KL sekarang ni, apa yang Nizam nak perbaiki, apa yang missing, apa yang benda yang hilang kat KL punya team sekarang? Few games aku tengok setakat ni okey lah. Tak banyak aku rasa yang akan diubah. Cuma mungkin yang aku kurang ni sikit sebab aku rasa macam kurangnya pemain yang boleh bergerak macam turun naik di sebelah kanan. Sebab sekarang ni KL belah kanan dia pakai Nik Syarul Azim. Nik Syarul Azim ni aku rasa sedap lagi kalau dia main centre back. Aku lagi prefer dia main centre back. So kalau dapat sebenarnya seorang yang betul-betul right back untuk bagi width tu, sebab kita KL ni dia banyak main narrow sikit. Sebab macam kiri kanan jenis akan masuk ke dalam. Kiri Indra Putra, kanan pun bukan winger lah. Kira macam kita jarang nak pakai winger tu lari tepi. Jadi mungkin kalau diorang nak masuk ke dalam, patutnya seorang right back ni tu kena naik tinggi yang lah. sedap macam yang boleh naik, tolong support mesti lagi sedap. Sebab kita ada striker yang power. Bagi aku memang power lah Francis Kone ni. Tengok few games, even daripada pre-season sampailah ke season dah start, dia ni kalau dapatlah seorang yang boleh cross sedapnya, memang dia punya badan besar, tinggi, heading memang settle lah. Itu je lah. Tapi overall setakat aku tengok ni dan juga squad depth KL aku rasa okey season ni. Kalau lah diberi, macam tadi aku cakap tadi, kalau kau nak ada cita-cita jadi presiden KL kan, tapi kalau kau diberikan peluang untuk jadi presiden KL, apa benda pertama yang kau akan ubah? Benda pertama kau masuk office. Sorry? First sekali aku akan buat apa macam build up marketing lah. Itu paling penting lah. Sebab nak tak nak aku nak stadium Ceras tu full. Aku nak sebab dah few daripada first KL balik ke Ceras, satu-satunya macam kira time yang KL full adalah bila lawan tim-tim besar dan yang memenuhkan stadium adalah fan luar. Macam contoh bila KL lawan JDT, aku ingat menang lawan JDT, yang penuhkan stadium adalah fan JDT, bukan fan KL. Memanglah sedap stadium nampak penuh, tapi bukan, yang penuh tu bukan penuh sebab fan KL tapi penuh sebab fan JDT. Macam lawan Selangor, kalau lawan Kelantan, lawan Kedah, yang memenuhkan atau meramaikan stadium adalah fan luar. So aku nak stadium tu penuh dengan fan KL. Bukan lagi 80% fan luar, 20% je fan KL. No. Sebab tu home KL. So aku nak buat benda tu, aku nak tolong marketkan KL ni biar orang KL sendiri bangga ada tim diorang. And player pun macam akan rasa best bila main sebab penuh dengan fan KL. Macam dulu-dulu. Sebab aku tak pernah rasa, sorry? Aku tak pernah rasa macam mana stadium penuh macam orang dulu-dulu selalu cerita zaman kegemilangan KL, penuh stadium Merdeka, orang datang tengok, fan-fan KL yang datang tengok. Aku tak rasa time tu. So aku nak balik ada feel tu, nak rasa sendiri macam mana bila stadium penuh orang support KL. Okay, itu cita-cita seorang penyokong bola sepak lah. Kalau boleh kita, bukan setakat KL sahaja, tim-tim pasukan lain pun kalau boleh kita nak penuhkan stadium supaya benda ni lagi meriah
Because bola sepak Malaysia ni boleh kata ada season. Faham tak? Ada bila ada competition macam Piala Malaysia, even untuk pasukan Selangor. Bila sampai semi-final, separuh akhir baru nak penuh. Bila boleh kata a few teams je lah, beberapa team sahaja yang betul-betul kalau home game mungkin boleh kata 70-80% macam JDT, Kedah, mungkin Terengganu boleh Terengganu juga kan, tapi itu memang impian seorang pendukung bola sepak. Okay, kita nak lari sikit Nizam. Sekarang ni orang duk bising ni pasal potong gaji tak potong gaji, kelab kena potong gaji. Ada kelab kata tak perlu potong gaji sebab tak bayar gaji pun macam ni nak potong gaji. Untuk kau, apa pandangan kau? Perlukah pemain bola sepak ni ambil pay cut ataupun potong gaji waktu PKP ni? Aku rasa macam potong gaji ni kena bincang sesama pihak pengurusan dengan players. Cuma yang aku rasa macam tak sedapnya sebab kau sepatutnya dah ada bajet untuk satu season. Okay, kau dari awal season kau sepatutnya dah ada bajet untuk satu season. Dan sekarang sebenarnya kita masih di orang kata masih dalam kalender. Itu bukan di luar kalender. Kita belum stretch lagi, kita belum extend lagi. So by right, kau dah sepatutnya ada duit tu tau. Sebab sekarang ni sebenarnya kau dah jimat. Kau tak perlu travel. Okay, kau tak perlu travel. Kau tak payah macam keluar expenses untuk travelling atau mungkin ada certain team sewa stadium, apa bagai semua kan. So sepatutnya kalau sepatutnya kau kena ada bajet untuk sekarang. Tak sebab belum stretch lagi. Ni bukan kita kata macam contoh kita ambil EPL lah. Macam kau sepatutnya habis contoh bulan Mei tapi sekarang bulan Jun contohnya lah. Kau tak boleh main since Mei. Tak, kita masih dalam kalender. Kita masih dalam kalender. So aku rasa kadang-kadang pelik juga kenapa tiba-tiba ada masalah. Adakah ini bermaksud kau sebenarnya dari awal ada masalah keuangan? Memang tak ada duit lah sebenarnya. So adakah macam ataupun kau sign dengan sponsor, sponsor bagi sikit duit. Mungkin lepas ni kalau untuk selamat mungkin boleh minta separuh-separuh. So that bila jadi benda macam ni at least kau masih ada duit. Tapi untuk kau macam pemain patut ambil pay cut tak? Potong gaji tak? Ataupun sebenarnya itu hak diorang? Itu hak diorang. Sebab yelah diorang nak buat macam mana? Diorang tak boleh turun main, diorang tak boleh main. Tapi diorang boleh training still kat rumah. Bukannya macam player-player ni ramai yang duduk goyang kaki. Diorang still macam kena training. Sebab diorang tahu bila sambung nanti takkan nak biar fitness hilang. So diorang pun, and kadang-kadang kelab, tim-tim pun ada jadual training diorang. So macam diorang still bekerja. Sama je macam orang kerja lain, macam still bekerja. Kadang-kadang bekerja di rumah. Gaji, sebab diorang still bekerja di rumah, cuma tak turun main je. So sepatutnya diorang tak boleh lagi potong gaji. Sebab itu hak diorang. Adakah ini partly because salah kelab jugalah sebab kelab tak ada duit emergency lah orang kata ataupun sebenarnya bajet tu. Sorry? Aku rasa begitulah macam bukan nak kata duit emergency sebab sekarang ni macam aku kata tadi belum stretch lagi. So sepatutnya kau kena ada duit tu sebenarnya dah kena ada. Sebab sekarang ni kita contohlah kita ambil Liga Malaysia Liga Malaysia kita baru start PKP pun rasanya sebulan kot. Lah 30 lebih nak masuk sebulan seminggu macam tu kan. So kau mungkin just terlepas dalam maksimum 8 lah kalau kita main 2 game seminggu. So dalam macam sebulan punya match. Dalam kau baru sebulan kita PKP, kau dah tak ada duit. Kau dah tak boleh nak bayar full. Macam tak berapa nak kena lah kat situ. Dan bukannya setiap stadium penuh pun. Yes. So macam kita faham contoh kelab luar, kita ambil contoh kelab EPL yang bawah-bawah kan. Kelab Liga Inggeris yang bawah-bawah, mungkin diorang bergantung kepada kutipan tiket. Itu mungkin akan terasa. Tapi sebab macam kita ni tak adalah nak kata macam bergantung kepada kutipan tiket sangat. But still orang tak datang pun kau still boleh je bayar gaji sebelum ni. Jadi that's why bila sambung PKP ni aku tak rasa ada masalah pun sebab kalau orang nak kata terganggu sebab orang tak datang, taklah sebab kau still bukannya kau bergantung pada kutipan tiket sangat. So bila kau tak bergantung pada kutipan tiket, kenapa sekarang baru sebulan
kau dah ada masalah. So kalau contoh kita ambil PKP ni extend lagi, adakah akan lagi, macam contoh sekarang kau potong 10%, adakah kalau kita sambung lagi sebulan kau akan potong 20% pula? Katanya kau memang tak ada duit lah. Okey, sekarang ni liga kita dihentikan sementara dan kita tak tahu bila kita sambung. FAM pun ada keluarkan, aku rasa FAM kan MFL ada keluarkan something kata yang macam mungkin liga akan sambung tapi ada SOP baru lah ataupun main tak ada orang dalam stadium apa semualah. Tapi untuk kau macam mana apa cara terbaik untuk kita move on ataupun perlukah liga ni dibatalkan musim ni ke ataupun liga ni stretch ke musim depan jadi 2 tahun satu musim ataupun kau rasa piala ada competition kena batal ke macam piala FA, piala Malaysia, apa pandangan kau? Aku rasa macam okay, kita tengok Thailand dah start plan. Diorang akan start dah lagu dah September dan diorang macam nak cuba buat macam style EPL satu season 2 tahun. Macam style Liga Eropah, satu season 2 tahun. Macam kita setakat ni belum ada ni sebab kita pun MFL dan FM still kena menunggu green light dan juga berbincang dengan KKM dan juga MKM. Dan aku rasa setakat ni jalan terbaik selagi kita belum ada vaksin adalah mungkin kalau nak teruskan juga adalah main dengan stadium kosong lah. Tapi kita kena ingat yang bola sepak adalah contact sport. Walaupun kau main stadium kosong tapi pemain dan pegawai masih ada. Takkanlah nak jauh-jauh lah. Takkan. So tak boleh nak jauh. Mesti kau akan tackle sangat kau nak elak main jauh kan. So macam mana pula cara untuk pastikan yang sesama diorang sendiri pun selamat. Pun selamat. Macam mungkin sebelum main semua wajib buat saringan. Once cleared dan baru boleh main. Kalau macam kau ni kau kena quarantine lah. Lepas tu mungkin few lah macam memang MFL dan FM kena bincang dengan KKM dan MKM macam mana untuk kalau nak teruskan juga. Sebab personally aku tak rasa membatalkan terus ni macam satu langkah yang baik lah. Sebab kenapa? Kalau time ada liga pun susah nak bayar gaji, kalau batalkan lagi mudah tak bayar gaji. So nak tak nak kita kena cuba sambung, tak kira lah macam mana. Mungkin ada measures dia. Kalau nak sedap kita mungkin cuba ikut style Thailand juga, which is main satu season 2 tahun lah. Cubalah. At least kita boleh sama dengan liga luar. Okay, Zah, aku tahu tadi salah satu benda yang kau nak buat is pasal marketing lah, promotion untuk KL apa benda semua. Tapi sebenarnya dari segi pencapaian apa yang kau nak tengok dengan pasukan KL ni? Apa yang kau rasa macam kau nak tengok financially stable ke? Kau nak tengok ada sentiasa dekat Liga Super ataupun kau nak tengok dia menjulang sesuatu piala ke macam mana? Okay, kalau aku lah, of course lah financially stable tu paling utama. So that takkan ada masalah. Sebab sebelum ni pun KL dah terpalit dengan masalah buki. Buki ni biasalah kita tahu bila ada masalah kewangan, buki akan datang. So itu yang paling utama lah. Kemudian of course aku nak tengok KL main di Liga Super secara konsisten. Tapi untuk jangka masa pendek sebab masih di Liga Premier, biarlah at least KL cuba menang satu piala dulu. Liga Premier sebenarnya dah pernah menang. Liga Premier macam Liga ni macam still susah sikit lah KL nak tarik fans buat masa sekarang. Tapi aku rasa kalau main piala, main satu perlawanan piala, contoh bila masuk Piala Malaysia, Piala FA, dapat sampai ke semi-final, dah tentu time tu slowly boleh build up fan base. So aku teringin nak tengok KL cuba sampai ke semi-final. Tak kira lah Piala Malaysia atau Piala FA. Walaupun aku rasa macam Piala Malaysia susah sikit lah. Season ni aku rasa mungkin Piala Malaysia ni kena scrap. Tapi Piala FA sementara still ada ni, cuba aim untuk pergi sejauh mungkin sampai ke satu tahap yang macam rasa dah nak dekat sampai final ni, time tu memang fans akan turun. So aku untuk jangka masa pendek kalau season ni sambung, aku nak KL cuba aim sekurang-kurangnya sampai ke semi-final piala. So itu impian kau sebagai penyokong lah, at least musim ni lah? Yep. Okay, so ada apa-apa lagi tak yang kau rasa kau nak tambah sebagai seorang penyokong KL sebelum kita habiskan kita punya video call ni? Satu aku harap tim yang ada ni macam buat
daripada management dan juga coaching staff cuba build satu team yang long term. Macam kita selalu tengok Liga Malaysia ni kontrak setahun. So macam kadang-kadang benda tu mengganggu tempo team. Macam contoh, okay, team kau sedap season ni, tiba season depan dah hancur. Sebab apa? Kau bagi setahun, so player tu dah pergi team lain. So kau nak kena cari chemistry balik. So aku nak management kena ada satu plan untuk short term dan long term. Macam mana nak bagi short term, long term? Mungkin dengan investment kat youth. Okay, kau tahu player-player yang sedia ada ni, yang mungkin squad sekarang ramai yang dah tua. So kau dah kena start cari pelapis siap-siap ataupun sekurang-kurangnya cuba bagi exposure pada player-player muda so that akan sentiasa ada pelapis dan pada masa yang sama be kompetitif dalam setiap saingan yang KL join. Aku nak tengok season ni Liga Premier menang dan sekurang-kurangnya mara sampai ke semi-final untuk piala. Sorry, sebelum kita nak akhiri sebenarnya, aku terlupa nak selit. Ya. Kau selalu sebut cakap Fakri. Kenapa kau rasa Fakri adakah benda ni kau main-main ke ataupun kau rasa sebenar-benarnya Fakri ni memang good? Fakri Sarani. Kalau kata aku pernah tweet tanya Datuk Kiraja Global pasal Fakri ni. Dia sendiri kata Fakri ni jenis macam the beast lah dia kata. Fakri ni aku suka sebab dia punya semangat juang tu tinggi. Kadang kita tengok dia main kan, dia pernah main dengan KL season lepas. Kau tengok macam dia main kan, dia memang akan bagi 100% lah atas padang. Aku start tengok dia yang masa dia main dengan Malaysia. Macam setiap kali dia main, okey lah mungkin nak kata dari segi skill dia bukanlah the best. Dia bukanlah the best walaupun dia power gila. Tapi dari segi semangat juang dia mengingatkan aku kepada Alan Smith masa dia main MU. Dia tahu dia tak adalah skillful, tapi setiap kali dia main, dia akan bagi 200%. So, aku suka player macam ni. So, Fakri idola kau lah? Yes. Okay, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Nizam sebab susah nak dapat penyokong pasukan lain selain JDT, Selangor, Kedah. KL ni rare species ni sebenarnya. Rare species. So saya ucap terima kasih dan aku nak ucapkan selamat maju jaya kepada pasukan KL dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah lepas sambung PKP kita tengok KL boleh naik tak balik Liga Super dan sekian, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.